Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama hadirin syahudin, saya beriman dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kepada tafsir ini melalui ayat yang ke-117 hingga berikutnya daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Sadaqallahul azim. Dan demikianlah kami balas orang yang melampaui batas dan tidak yakin kepada ayat-ayat Rabb-Nya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maka tidak akan menjadi petunjuk bagi mereka, iaitu orang-orang musyrikun. Banyak generasi mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka telah melalui bekas-bekas tempat tinggal mereka. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berakal. Dan kalau tidak ada satu ketetapan terdahulu dari Rabb-Mu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan, iaitu ajal, pasti siksaan telah menimpa mereka. Maka sabarlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan muji Rabb-Mu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di hujung siang agar engkau merasa senang. Pendengar yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, di sini Allah telah menjelaskan, demikianlah kami membalasan kepada orang yang melampaui batas, mendustakan ayat Allah SWT di dunia akhirat. Perkara ini kalau diperhatikan surah Ar-Ra'd sebagai contohnya, ayat ke-34, Allah menjelaskan perkara yang sama kepada mereka ingkar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahum 'adzabun fil hayati dunya wa la 'adzabul akhirati asyaq wa ma lahum minallahi min waq. Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah jelaskan, wala 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Sungguh azab akhirat itu lebih berat, lebih kekal, maksudnya lebih pedih. Dari azab dunia, lebih kekal bagi mereka. Mereka kekal dalam azab itu. Kerana itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada mereka yang berkaitan dalam kes li'an suami isteri. Nanti ada peluang kita bincangkan tentang perkara yang namanya li'an, mula'anah. Seorang lelaki menuduh isterinya sebagai contoh terlibat dengan zina, maka masuk dalam bab li'an. Tidak mahu mengaku anak yang lahir akan lahir nanti daripada benihnya. Jadi Nabi yang selalu mengingatkan mereka, inna azab dunia ahwanu min azabil akhirah. Kamu kena ingat, azab dunia ni lebih ringan bandingkan azab akhirat. Api neraka yang akan dikenakan kepada seorang itu 70 kali ganda lebih daripada apa yang ada kamu rasa di dunia, pun kamu dah tak mampu lagi nak mengatasinya. Ikhwati fillah. Kemudian datang ayat yang ke-118 mengingatkan kaum musyrikun tentang betapa penting mereka ni untuk taat dengar perintah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada putusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Patut kamu ambil pengajaran, kamu dengar cerita dari nenek moyang kamu yang terdahulu, kamu lalu di kawasan yang pernah dibinasakan sekitar ini, di utara Hijaz sebagai contohnya, Madain Saleh, tempat bagaimana tempat mereka derhaka kepada putusan Nabi sebelum itu, lalu Allah binasakan kepada kaum Nabi Saleh itu. Mereka binasa tidak tinggal apa pun.
Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat melalui kawasan tersebut, telah kita bincang dalam perang Tabuk melalui surat Taubah yang lalu. Para sahabat memberi kepada unta mereka minum, berhenti lama Nabi larang. Bahkan ada yang cuba buat roti menggunakan air yang terdapat di sana. Nabi telah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, roti yang telah diperbuat itu hendaklah diberi makan kepada unta, tidak layak untuk dimakan oleh orang beriman. Mereka menyaksikan semua itu. Bukan orang Islam saja, orang-orang kafir, musyrik pun melalui kawasan tersebut untuk tujuan benar perdagangan. Mereka melihat kesan-kesan runtuhan bangunan yang kosong yang telah ditinggalkan, tak berpenghuni lagi. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Sungguh pada demikian tanda-tanda kuasa Allah bagi orang berakal. Orang yang akal digunakan sepenuhnya untuk berfikir. Telah kita bincangkan nuha datang perkataan naha, yanha, yang merujuk kepada bila orang ada akal ni melarangnya dia melakukan perkara-perkara yang membahayakan dirinya sendiri. Maka dia sebut ulil nuha ni ulil aql, orang yang ada akal. Dulu kita pernah bincangkan juga dalam surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka tidak pernah akan mereka melihat di muka bumi sampai hati mereka dapat memahami, telinga dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata yang buta, tapi mata hati yang buta. Mata hati yang terdapat dalam dada itu yang tidak dapat berfungsi dengan betul. Tuan-tuan yang mulia sekalian, surat Sajdah yang sering kita dengar, Allah jelaskan pula. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim min qurun yamshuna fi masakinihim. Tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka banyak umat yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman yang telah dibinasakan itu. Inilah kedudukan golongan yang telah buta mata hatinya sampai tak boleh nak berfikir. Terus Allah ingatkan, walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Kalau tidak ada satu ketetapan terdahulu Rabbmu, tidak ada batas yang telah ditentukan, pastilah azab itu akan menimpa mereka. Maksudnya kat sini, seandainya tiada ketetapan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bahawa dia tidak akan mengazab seorang pun melainkan setelah ada hujah atasnya, putusan rasul sampai kepadanya dalam batas waktu yang telah ditentukan Allah SWT bagi orang yang mendustakan, maka pastilah azab itu akan menimpa mereka secara baghtah, secara tiba-tiba. Ikhwati fillah, jadi ayat yang sedang kita bincangkan ini menguraikan tentang akibat buruk, impak buruk yang menimpa golongan yang selalu ingkar perintah Allah SWT. Jadi perkara ini patut menjadi pelajaran yang amat berharga bagi setiap orang. Melalui ayat ni dan ayat yang berikut, Allah mengecam mereka yang enggan mengambil pengajaran daripada apa yang telah diuraikan ini. Jadi Allah mengajak mereka sedar, jangan lagi lengah, sehingga lengah itu boleh menyebabkan keadaan menjadi lebih parah. Mereka tetap menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh menghairankan. Mengapa tak ambil pengajaran daripada apa yang mereka lihat di lokasi bekas-bekas tempat tinggal yang telah dibinasakan. Bahkan mereka juga melihat bekas siksaan yang menimpa. Pemandangan mereka lihat daripada peninggalan itu tertinggal sahaja, sebagai contohnya dekat Jordan, dekat Petra, Al-Betra. Pergi tengok bagaimana hebat bangunan dipahat daripada bukit batu yang solid seperti itu. Tidak ada penghuni lagi. Ini patutnya menimbulkan dalam diri rasa insaf. Ini golongan Quraisy ni, khususnya yang berada dekat Mekah yang digambarkan seringkali melalui kawasan-kawasan tersebut. Tempat mukimnya kaum Ad dalam perjalanan pergi ke Yaman, tempat mukim kaum Samud, penduduk Aikah dekat negara Syam, begitu juga daerah Sadum dalam Palestin yang pernah diterbalikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah kita bincangkan perkara ini, kaum Nabi Lut. Bagi masyarakat sekarang, alangkah banyaknya daerah negeri yang pernah kita lihat di timur, di barat, banyaknya peninggalan yang tersimpan rapi. Kadang-kadang di dasar laut pun dikaji oleh pihak-pihak kafir. Kenapa menjadi begitu, tuan-tuan? Di Malaysia pun ada tempat-tempat yang menghairankan, seperti Lembah Bujang contohnya. Mana pergi apa lanjutan ataupun kesinambungan daripada apa yang didakwa sebagai kemajuan yang pernah dibina di situ dahulu. Semuanya telah dihapuskan, tidak ada lagi apa yang tinggal. Jadi ayat ini mengecam siapa yang tidak mengambil pengajaran daripada sejarah yang berlaku. Bukankah telah dinyatakan bahawa pada peristiwa masa yang lalu, peninggalan sejarah ni terdapat tanda-tanda bagi orang berakal. Maka bagi yang tidak menyedarinya,
adalah, maksud di sini mafhumnya adalah orang yang tidak waras, tidak dapat berfikir. Dia tak dapat mempelajari sejarah atau membaca seperti burung kakak tua, tapi dia tidak mengambil ibrah daripada ini. Kemudian datang ayat yang ke-109, ikhwati fillah, walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Sekiranya tidak ada satu kalimah yang telah terdahulu Tuhanmu, maka pastilah, atau kalau tidak ada ajal yang telah ditentukan, maka pastilah azab itu akan kena ke atas mereka. Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan itu, wahai Muhammad. Bertasbihlah dengan muji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam, dan pada waktu malam bertasbihlah, dan pada penghujung siang, supaya engkau menjadi redha. Jadi ayat yang lalu menjelaskan kebinasaan yang menimpa generasi derhaka kepada Allah SWT. Ini dijelaskan mengapa yang derhaka kepada Nabi Muhammad SAW di kalangan Nabi diutuskan ini belum, ataupun mereka tidak dibinasakan. Mengapa pula jadi macam tu? Jadi ayat ini mengatakan sekiranya tidak ada satu kalimah, tiada ketetapan yang telah terdahulu, yang telah ditetapkan bersumber daripada Allah SWT daripada azali lagi, maka pastilah siksaan serupa akan menimpa mereka, ataupun azab yang segera akan jatuh ke atas mereka. Tapi kerana ada duanya perkara tersebut, iaitu ketentuan Allah SWT, maka hukuman ke atas penderhaka di kalangan umatmu, wahai Muhammad, ini ditangguhkan oleh Allah SWT. Allah sengaja menangguhkan. Menangguh itu bukanlah bererti Allah tidak mau jatuhkan hukuman. Allah akan jatuhkan hukuman juga kalau masih berdegil, tapi masih lagi diberi peluang. Maka sabarlah kamu Muhammad atas kerinah mereka. Bertasbihlah, menyucikan Allah SWT daripada apa yang tidak wajar baginya. Jadi lakukanlah penyucian ini dengan disertai dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebelum terbit matahari, sebelum terbenamnya, pada waktu malam. Bertasbihlah juga. Lakukanlah tasbih dan pujian itu pada penghujung waktu siang, supaya engkau redha, engkau merasa senang, lapang apa yang berlaku atas dirimu dan juga pengikutmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tuan-tuan, ayat kalimatun sabaqat min rabbik, kalimatun sabaqat min rabbik, kalimah yang telah terdahulu dari Tuhanmu, difahami oleh kebanyakan para ulama dalam erti kata ketetapan Allah menangguhkan seksa kepada golongan kafir yang ingkar, memberi kesempatan kepada mereka untuk berfikir. Jadi perkataan Rabbik ni tuan-tuan, walaula kalimatun sabaqat min Rabbik, Rabbik ini bagi menunjukkan perkataan tarbiyah. Ini satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, rububiyah, maknanya pemeliharaan, bimbingan dan juga pendidikan Allah SWT yang mengisyaratkan bahawa Allah membimbing, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang. Dan begitu juga kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terasa di sini bagi orang yang baca, Tuhan kamu penyayang sebenarnya. Walaupun hamba itu ingkar, kufur, menentang Muhammad, tapi Tuhan bersifat dengan sifat rububiyah, bersifat dengan sifat Rabb, yang bererti pemeliharaan, bimbingan, kasih sayang, pendidikan. Ini tuan-tuan, Ibn Ashur, seorang mufassir yang terkemuka dengan tafsirnya Tahrir Tanwir, beliau mula memahami kalimah dalam arti apa yang diketahui Allah SWT berkaitan dengan penangguhan seksa ke atas para kufar ini. Allah menangguhkan seksa di Mekah kerana dia hendak tersebarnya ajaran Islam menerusi penduduk Mekah itu sendiri dan keturunan mereka. Jadi Allah menangguhkan kepada musyrikun kerana akhirnya terbukti golongan musyrikun Quraisy ini menjadi penyokong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Syura pula, kalimah yang sedang kita bincangkan ini, kalimah walaula kalimatun sabaqat, dijelaskan di sana oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga waktu yang tertentu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum, dan sekiranya tidak ada satu kalimah yang telah terdahulu daripada Tuhanmu hingga satu waktu yang tertentu, maka tentulah diberi keputusan di antara mereka. Jadi kata Ibn Ashur, yang dimaksud sebagai kalimah ni adalah ketetapan Allah SWT yang telah ditetapkannya ketika memerintahkan Nabi Adam turun ke bumi dalam firman-Nya yang pernah kita bincangkan sebelum ni tuan-tuan, dan menerusi surah Al-A'raf, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ini ketetapan Allah, bagi kamu di dunia ni
ada kediaman, ada mata', ada kesenangan sebab itu telah ditetapkan. Jadi atas ini para ulama tafsir sebahagian mereka mengatakan bahawa semua manusia dapat merasa selamat dari jatuhnya dan dikenakan siksa Allah yang merupakan pembinasaan keseluruhan kerana derhaka dan kufur mereka. Jadi rasa aman yang ada dalam diri setiap manusia ni selagi mereka hidup dekat dunia, di mana saja, rasa itu masih ada dalam diri. Kecuali jika ada Rasul datang mengingatkan mereka, lalu mereka menentang, maka ketika itulah diberi keputusan kepada mereka. Perkara ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus 10. InsyaAllah kita akan lihat kaitan perkara ini manusia yang lain. Kita melihat kesalingan yang berlaku di antara ayat Allah SWT, satu mentafsirkan yang lain. InsyaAllah kita akan huraikan pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.